ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نستودعك ما علمتنيه فاردد إلي إن حاجت إليه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, barisan pengurusan masjid dan semua sahabat-sahabat, para jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Tamu-tamunya minta maaf kerana di atas keterlewatan ini. Ya, pagi-pagi lagi dah sakit perut gastrik. Oh, gastrik saya. Yalah. Rasa-rasa tak nak datang dah tadi, tapi datang jugalah. Jadi minta maaf lah di atas kelewatan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sihat belaka ya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga kita sentiasa sihat. Sihat walafiat. Gastrik itu biasa ya. Itu biasa. Alhamdulillah, moga-moga kita semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Kita ya, dalam bulan Ramadan ini kita minta dengan rahmat Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan kepada kita ya kesihatan. Kerana dengan kesihatan ini kita dapat melaksanakan amal ibadah kepadanya dengan sempurna insya-Allah. Tanpa kesihatan, tanpa sihat itu kita tidak akan lakukan dengan sempurna. Jadi kita doakanlah semoga semua kita dalam keadaan sihat, sentiasa dijauhi daripada sebarang penyakit. Alhamdulillah, kita hari ini dah masuk puasa yang ke-11, di mana Nabi SAW sifatkan bahawa di pertengahan Ramadan ini pengampunan daripada Allah Ta'ala. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. 10 hari yang awal di bulan Ramadan itu rahmat Allah Ta'ala, amal kasih sayang Allah Ta'ala turun melimpah-limpah kepada kita. Adapun di pertengahan Ramadan ini, ya, bermula malam tadi, malam yang ke-11, ini ialah pengampunan Allah Ta'ala. Dan bila mana Allah Ta'ala ampunkan kita, maka 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini nanti ianya merupakan penghujung kepada perjuangan kita, iaitu pembebasan daripada api neraka. Jika sekiranya nama kita terpapar di atas pintu neraka, ya, di 7 buah pintu neraka itu tertulis nama setiap penghuninya. Tetapi di akhir Ramadan nanti kita doakan kalau sekiranya kita tertulis di situ, Allah Ta'ala hapuskannya dan Allah Ta'ala letakkan nama kita di atas pintu syurga insya-Allah. Jadi saya doakan semoga kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi hamba yang bertakwa. Sebenarnya puasa Ramadan ini Allah Ta'ala juga wajibkan kepada semua Nabi-Nabi yang lalu, bermula daripada Nabi Adam AS. Semuanya diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bukan hanya kita saja, umat Nabi Muhammad. Daripada Nabi Adam lagi dah ada 12 bulan. Dah ada 12 bulan. Dan bulan Ramadan itu dikhususkan untuk puasa. Setiap umat dikhususkan untuk puasa di bulan Ramadan, bukan kita sahaja. Umat Nasrani juga mereka diwajibkan puasa Ramadan. Yahudi juga diwajibkan puasa Ramadan. Tetapi seperti yang diceritakan oleh Imam Hasan Al-Basri, orang-orang Yahudi itu mereka pergi ubah puasa Ramadan menjadi satu hari sahaja dalam setahun. Ini orang Yahudi. Ada juga yang mengatakan, Al-Qurtubi mengatakan bahawa orang Yahudi ini pergi tambah puasa Ramadan jadi 50 hari. Asalnya 30 hari, dia tambah 20 hari lagi. Dia orang tambah 20 hari itu kerana apa? Kerana mereka dikatakan nak bayar nazar pendeta-pendeta mereka yang telah sembuh daripada sakit. Maka mereka tambah lagi 20 hari. Jadi mereka ubah jadi 50 hari. Ini orang Yahudi. Jadi ada ulama kata mereka pergi ubah daripada 30 hari menjadi satu hari saja puasa. Ada juga mengatakan mereka pergi tambah daripada 30 hari menjadi 50 hari. Bagi orang Nasrani pula, mereka juga puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga ubah perintah Allah Ta'ala. Oleh kerana puasa Ramadan itu jatuh pada musim panas, lalu padri-padri mereka mengeluarkan fatwa, kita tukarkan puasa Ramadan musim panas ni kepada musim bunga. Musim bunga ni di antara musim panas dengan musim sejuk. Ada sedap lah. Jadi oleh kerana mereka ubah perintah Allah Ta'ala itu, maka mereka kifarat, bayar denda dengan tambah lagi puasa 20 hari. Jadi mereka juga puasa 50 hari. Ini perangai yang suka ubah-ubah semua perintah Allah Ta'ala. Ini perangai Yahudi Nasrani lah. Jadi kita jangan cuba-cuba ubah lah, segala perintah Allah Ta'ala. Nanti kita sama macam mereka juga. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita dengan pelbagai kehebatan, terutamanya pahala. Di samping itu Allah Ta'ala nak kita ni berpuasa di bulan Ramadan ni sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Di akhir Ramadan nanti kita boleh rasalah kalau kita ni makin baik keadaan kita, kelakuan kita, amalan kita, maka itu tandanya puasa kita itu Allah Ta'ala terima, dan kita ni mencapai matlamat yang Allah Ta'ala sarankan. Jadi Allah Ta'ala nak kita puasa bersungguh-sungguh. Kalaulah kita nak jadi orang yang bertakwa, kena puasa sungguh-sungguh. Maka sebab itulah Allah Ta'ala gunakan perkataan la'allakum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum daripada kamu. La'allakum. La'allakum tu makna kena bersungguh-sungguh. La'allakum tu maknanya moga-moga, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa.
Jadi dalam ilmu bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, dalam grammar bahasa Arab, la'alla ini ianya merupakan litaraji. Litaraji ni makna benda yang kita impikan itu bila kita nak, kita kena bersungguh-sungguh. Jadi la'alla itu Allah Ta'ala gunakan perkataan la'alla itu Allah Ta'ala nak bagi tahu kita puasalah bersungguh-sungguh. Ya tak itu? Jadi kalau kita nak jadi orang bertakwa, kena puasa bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh, maka tidak mungkin akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi bersungguh-sungguh macam mana? Bukan kata bila masuk waktu maghrib itu tak buka puasa, sambung lagi sejam. Nah, bukan begitu. Sungguh-sungguh tu makna kita puasa ini ada kualiti. Maka ulama telah gariskan beberapa panduan supaya puasa kita ini ada kualiti untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi ada tiga garis panduan. Yang pertamanya sembahyang. Dalam bulan Ramadan ni kita kena banyakkan sembahyang, dan sembahyanglah sembahyang yang berkualiti. Maksudnya khusyuklah dalam sembahyang. Takkan tak khusyuk lagi sembahyang, dah puluh-puluh tahun dah sembahyang dah. Nah, ada orang tu dah 70-80 tahun dah sembahyang, takkan tak khusyuk lagi sembahyang. Takkan Fatihah pun tak faham lagi mana dia kan. Takkanlah tahiyat pun tak faham lagi mana dia. Duduk sembahyang tiap-tiap hari kan. Jadi saya yakin tuan-tuan semua sembahyang dengan khusyuk berlaku. Itu bab lain, saya tak nak cerita pasal khusyuk tu lah. Dia ada syarat-syarat, dia ada kaedah dia lah. Itu nanti kalau kita bahaskan itu panjang pula lah. Baik. Jadi di samping kita sembahyang dengan khusyuknya dalam bulan Ramadan ni, kita kena perbanyakkan sembahyang. Kalau boleh dalam bulan Ramadan ni paling kurang 40 rakaat kita sembahyang sehari. Paling kurang 40 rakaat. Banyaknya ustaz 40 rakaat ni. 40 rakaat tu tak banyak 40 rakaat. Tuan-tuan sembahyang tarawih 20 rakaat dah kan. Campur dengan 3 witir 23. Jadi 40 rakaat ni 17 rakaat sembahyang fardu kan, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. 12 rakaat sembahyang rawatib. Jadi kalau di bukan bulan Ramadan, kita jarang-jarang buat solat rawatib, solat sunat rawatib. Jadi di dalam bulan Ramadan ni jangan tinggalkan sembahyang sunat rawatib lah. Jangan tinggalkan sembahyang sunat rawatib. Kena sembahyang sunat rawatib ni, rugi tak sembahyang. Sembahyang sunat rawatib ni Nabi SAW bersabda, man shalla ithnatai asyrata fi kulli lailin wa nahar banallahu lahu baitan fil jannah, atau kama qala Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sesiapa yang sembahyang 12 rakaat setiap hari, Allah Ta'ala bina baginya mahliga dalam syurga. Mahliga dalam syurga. Ini hadis sahih riwayat Imam Busad. Ini riwayat Imam Muslim. Allah Ta'ala gunakan perkataan banallahu. Allah Ta'ala telah bina baginya. Telah bina. Sepatutnya Allah Ta'ala gunakan verb, perbuatan yang menunjukkan akan berlaku. Sepatutnya lah, future lah. Tapi Allah Ta'ala gunakan perkataan past tense, telah berlaku. Sedangkan belum tu, benda ini belum berlaku lagi, tapi Allah Ta'ala nak menyatakan pasti ianya berlaku. Sesiapa yang sembahyang sunat rawatib 12 rakaat setiap hari, siang dan malam, Allah Ta'ala bina, pasti bina baginya mahliga dalam syurga. Hebat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu di bukan bulan Ramadan tu, itu umum tu. Kalau dalam bulan Ramadan ni lebih-lebih lagi lah. Jadi mungkin lebih lagi mahliga lah. Sebab dalam bulan Ramadan ini, ya, faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda fariidah fi ma siwa.
wa man adda fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dari Imam Tirmizi. Dalam bulan Ramadan ni siapa yang melakukan amalan sunat, maka Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahalanya seperti dia lakukan amalan wajib. Siapa dia yang lakukan amalan wajib dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan gandakan pahalanya 70 kali wajib. Hebat, sangat hebat. Tadi sebelum kita semayang fardu subuh, kita semayang sunat subuh 2 rakaat. Semayang sunat subuh 2 rakaat ini, kalaulah kita semayang sunat subuh 2 rakaat tiap-tiap hari, katakan umur kita 1000 tahun lah, katakanlah kita semayang sunat subuh tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi semayang sunat subuh selama 1000 tahun, pahalanya tak akan sama dengan semayang fardu subuh sekali. Tak akan sama. Benda sunat ni buatlah banyak mana pun, dia tak akan sama dengan pahala fardu. Tapi dalam bulan Ramadan, ganjaran pahalanya Allah Ta'ala beri kepada kita seperti fardu. Benda sunat, kalau benda wajib, benda fardu, kita buat dalam bulan Ramadan 70 kali wajib, 70 kali ganda Allah Ta'ala beri. Jadi kalaulah Allah Ta'ala bina bagi kita mahliga dalam syurga, bila kita semayang sunat rawatib 12 rakaat ni, subuh 2 rakaat, sebelum semayang fardu subuh 2 rakaat, zuhur sebelum semayang fardu zuhur ada 4 rakaat. Ini Nabi tak tinggal ni. Sebelum semayang fardu zuhur, Nabi semayang sunat zuhur 4 rakaat, semayang sunat qabliyah. Kita eloknya buat dua-dua lah, 2 rakaat lah. Lepas semayang fardu zuhur 2 rakaat lagi, itu ba'diyah. Ba'diyah maknanya lepas, selepas. Qabliyah sebelum, ba'diyah selepas. Zuhur ada 6 rakaat lah. Subuh ada 2 rakaat sebelum semayang fardu subuh. Zuhur ada 6 rakaat, 4 rakaat sebelum semayang fardu zuhur, 2 rakaat selepas semayang fardu zuhur. Asar tidak ada rawatib. Asar tidak ada semayang sunat rawatib. Kalau kita semayang sunat asar kan, sebelum semayang fardu asar, itu bukan nama rawatib lah. Eloklah semayang lah daripada tidak semayang, eloklah. Tapi bukannya namanya rawatib lah. Bukan nama rawatib lah. Maghrib, lepas semayang fardu maghrib 2 rakaat. Lepas kita sudah semayang fardu maghrib, semayang sunat 2 rakaat ba'diyah, itu rawatib. Isyak juga 2 rakaat selepas semayang fardu isyak. Ramai yang tidak semayang sunat isyak ba'diyah, lepas semayang fardu isyak dia relax ya, duduk kat belakang, duduk menyandar kat dinding tu, duduk tunggu untuk bila start as-salatu sunnat tarawih rahimakumullah, barulah dia naik semayang sunat tarawih. Rugi ni. Semayang sunat isyak itu lebih afdal daripada semayang sunat tarawih. Fadilatnya lebih lagi. Walaupun semayang sunat tarawih itu hanya pada bulan Ramadan, tapi semayang sunat isyak itu lebih afdal lagi. Jadi rugilah kalau kita lewat pun semayanglah sunat isyak dulu. Semayang sunat isyak ba'diyah 2 rakaat tu. Semayang sunat tarawih kita boleh semayang sendiri kalau kita tidak ikut imam. Cuma semayang sunat tarawih ni di antara semayang sunat yang dilakukan secara berjemaah. Jadi rugilah siapa-siapa tak semayang sunat isyak. Jadi semua itu 12 rakaat. Zuhur ada 6, subuh ada 2. Zuhur sebelum semayang fardu zuhur ada 4 rakaat, 2 rakaat. Qabliyah, sahaja aku semayang sunat zuhur qabliyah. Sahaja aku semayang sunat zuhur sebelum semayang fardu zuhur 2 rakaat. Lepas tu kita semayang lagi 2 rakaat. Sahaja aku semayang sunat zuhur qabliyah 2 rakaat. Lepas semayang fardu zuhur 2 rakaat lagi. Sahaja aku semayang sunat zuhur ba'diyah selepas. Asar tak ada. Maghrib, lepas semayang fardu maghrib 2 rakaat. Aku nak semayang sunat maghrib, aku nak semayang sunat maghrib ba'diyah. Isyak juga selepas semayang fardu isyak, aku nak semayang sunat isyak ba'diyah. Jadi semua 12 rakaat.
Ada orang tanya, Ustaz, kalau tak sempat macam mana? Saya datang masjid, saya sampai masjid, Tok Imam angkat takbir sembahyang fardu zuhur. Jadi saya ikutlah Tok Imam. Tak sempat nak sembahyang sunat qabliyah. Tak sempat nak sembahyang 2 rakaat pun tak sempat. 4 rakaat lagi tak sempat. Dalam kitab fiqh menyebut kita boleh sembahyang sunat zuhur qabliyah tu lepas kita sembahyang fardu zuhur. Tak payah niat qada lah. Ini bukan sembahyang fardu ni sembahyang sunat ni. Tak payah niat qada lah. Sebab masa dia tu panjang. Sebelum asar, sebelum sampai masa waktu asar, kita boleh sembahyang. Boleh sembahyang. Jadi boleh sembahyang sunat qabliyah zuhur walaupun kita tidak sempat sembahyang sebelum sembahyang fardu zuhur. Boleh, Lepas kita sembahyang fardu zuhur tu, kita sembahyanglah sunat zuhur qabliyah 2 rakaat. Lepas tu sembahyang lagi 2 rakaat, Lepas tu sembahyanglah pula sembahyang sunat zuhur ba'diyah. Itu dia, boleh. Kalau kita tidak buat, rugilah kita. Sebab siapa-siapa yang buat sembahyang sunat rawatib 12 rakaat ini, Allah Ta'ala bina baginya mahligai dalam syurga. Hadis sahih riwayat Muslim. Mahligai ini bukan rumah. Kalau rumah, bilik paling tinggi ada 10 bilik ya, atau belah-belah bilik. Rumah tuan-tuan semua ni mungkin ada belah-belah bilik. Rumah saya ada 2-3 bilik ya. Ini bukan bilik, ini mahligai. Jadi siapa-siapa yang sembahyang sunat rawatib 12 rakaat ini, Allah Ta'ala pasti bina baginya mahligai dalam syurga. Sebelum kita meninggal dunia, kita dah ada mahligai dalam syurga. Ini hadis sahih. Tertulis nama kita. Tertulis nama kita. Muhammad Fadil bin Muhammad Fazli contohnya. Contohnya. Nama kita dah ada dah. Fatimah binti Zainab contohlah. Saya sebut nama mak saya, nak tahu sebut siapa contoh. Dah tulis nama kita. Tunggu masa untuk kita masuk ya. Itu kalau sehari. Kalau 2 hari kita sembahyang lagi, 3 hari. Dalam bulan Ramadan ni ya, yang sunat dapat fardu banyak mana tuan-tuan? Istana ni bukan rumah. Istana ni paling kurang pun ada 1000 bilik. Katakan istana ni paling kurang ada 1000 bilik. Setiap bilik tu ada bidadari. Bidadari tu kita yang punya belaka. Masya Allah. Itu baru satu istana. Kedua istana, 3 istana. Kalau perempuan, dalam setiap bilik itu ada bidadara. Bidadara kan dalam Quran ada sebut wildan kan. Yang kita duk baca surah Waqiah tiap pagi. Pagi ni tak baca lah surah Waqiah. Bulan Ramadan yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Adanya wildan ni pelayan lelaki muda, anak-anak muda lelaki yang tampang segak, abang-abang sado tu. Jadi kalau perempuan dalam setiap bilik tu ada bidadara. Ya, kena sebut juga perempuan ni. Takut orang perempuan marah kat saya. Hari tu saya bawa isteri saya datang kuliah lah. Jadi saya ceramah tu berkenaan dengan syurga. Saya duk cerita pasal bidadari je lah. Duk cerita pasal bidadari. Ya, dalam Quran sebut bidadari je kan. Lepas habis tu naik dalam kereta senyap je dia. Balik rumah masak. Duk dalam kereta senyap je. Balik rumah masak. Saya tanya kenapa masak? Yalah apa tu duk cerita bidadari je. Susik saja bidadari. Kita perempuan ni dapat apa? Oh ya, perempuan dapat lebih lagi, saya kata. Perempuan pun ada juga. Kalau orang lelaki dapat bidadari, perempuan bidadara. Cuma tak sebutlah bidadara. Dalam Quran sebut wildan. Wildan ni pelayan-pelayan lelaki muda yang kacak tampang segak, abang-abang sado. Dan orang perempuan ni jangan duk bimbang, bukan setakat bidadara je. Di setiap bilik tu, kalau dalam satu istana tu ada 1000 bilik, setiap bilik ada bidadara, setiap bilik juga ada shopping komplek.
Ada shopping komplek. Lebih lagi ni perempuan ni hebat lagi. Apa tu, kalau perempuan ni mudah syurga. Baik. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, jadi rugilah kalau kita tidak buat sembahyang sunat rawatib. Jadi paling kurang kita sembahyanglah 40 rakaat sehari dalam bulan Ramadan, 17 rakaat sembahyang fardu, 12 rakaat sembahyang sunat rawatib, dah 29 dah. 11 rakaat lagi, ya, ikut sipirnya. Kalau siapa-siapa sembahyang sunat tarawih 8 rakaat, kan? Lepas tu witir 3 rakaat, 11 rakaat. Jadi campur semua 40 rakaat lah, kan? Tapi kalau tuan-tuan buat lebih lagi, sampai 20 rakaat sembahyang sunat tarawih, lebih lagi lah. Ini akan memberi kesan kepada kita, ya. Kita akan lihat nanti insya-Allah di akhir Ramadan nanti ni, dengan kita banyak sembahyang ni dirasa kelainan, ya. Baik, dia akan nampak. Itu yang pertama. Dalam bulan Ramadan, nak jadi kita orang bertakwa, ulama telah berikan garis panduan. Di antaranya, kita kena jaga sembahyang, banyakkan sembahyang. Yang kedua, kita kena rajin baca Quran, banyakkan baca Quran. Quran dengan Ramadan ni sinonim dah. Memang tak dapat lari, sebab Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, ya. Al-Quran juga diturunkan pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu juga pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Siapa dia yang ambil? Malaikat Israfil yang ambil. Malaikat Israfil yang ambil Quran yang tidak berhuruf, tidak bersuara, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Israfil yang ambil. Lalu Jibril lah yang telah hantarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW selama lebih kurang 23 tahun. Selama lebih kurang 23 tahun kepada Nabi kita Muhammad SAW, bermula pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan dengan Quran ni memang tidak dapat lari. Jadi siapa-siapa yang rajin baca Quran dalam bulan Ramadan, itu tandanya ada keberkatan. Ramadannya diberkati. Kalau kita nak tahu kita ni ada dapat keberkatan atau tidak dalam bulan Ramadan, kita tengok kita. Kalau kita ada banyak masa baca Quran, itu tandanya kita diberkati. Kalau sebaliknya, buka Quran puasa malas, ini ada something wrong. Ada something wrong. Jadi perbanyakkanlah baca Quran dalam bulan Ramadan. Kalaulah Imam Syafi'i kita dapat khatam sehari 2 kali Quran. Imam Syafi'i sehari 2 kali, siang sekali, malam sekali. Imam Syafi'i kita lah. 30 hari Ramadan, 60 kali khatam Quran. Bagaimana boleh khatam sampai 60 kali sebulan, 2 kali sehari? Ada masa ke? Dia duduk baca Quran tak buat apa? Benda lain pun dia buat, tapi berkat, masanya berkat, masanya diberkati. Jadi kita ejahlah paling kurang sekali khatam, paling kurang sekali khatam. Saya percaya saya dan saya yakin tuan-tuan semua ni, seseorang ni ada 5-6 kali khatam. Tak. Ada orang tu dia baca keluar Allah, keluar Allah ahad, 3 kali baca, sekali khatam. Jadi dia baca keluar Allah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, innaha ta'dilu thulutsal Quran. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Sesiapa yang baca surah Ikhlas sekali, maka ianya seperti membaca 1/3 daripada Quran. Lalu dia baca 3 kali, maka dapatlah sekali khatam. Jadi dia baca keluar Allah, ya, keluar Allah. Dia kena faham, seolah-olah itu tidak sama. Kalau kita duk baca keluar Allah ahad 3 kali, seperti kita khatam sekali Quran, tidak sama seperti mana kita baca betul-betul. Perkataan seolah-olah itu menggambarkan ianya bukan sebenar-benarnya. Itu kalau malah sangatlah, kan. Seolah-olah ni macam anak kita lah. Kita kata anak aku ni adalah seorang tu, yang perempuan tu comel.
Orang tanya comel macam siapa? Kita pun katalah comel macam siapa Siapa artis yang belum kahwin lagi? Rasa mudah kahwin lah ke tak? Siapa Katakanlah contohlah nanti marah suami dia pula contohlah Nelofa, contohlah nanti marah kat suami dia Haris nanti contohlah anak aku seorang tu ada macam muka macam Nelofa, hebatlah kan. Jadi orang pun tengok, orang bila tengok, aku tengok pula bukan macam Nelofa, macam Jacqueline Victor macam Jacqueline Victor contoh jadi itu seolah-olah tidak sama seperti betul. Jadi siapa-siapa yang baca surah itu Ikhlas 3 kali, seolah-olah dia khatam sekali Quran. Jadi kalau tidak baca langsung tu teruk sangat, maka dia bacalah, eloklah dia baca. Jadi kita perbanyaklah Quran. Yang ketiganya, dalam bulan Ramadan ni kalau kita nak menjadi hamba yang bertakwa, kita kena perbanyakkanlah sedekah. Sedekah. Di bulan Ramadan ni memang sedekah kena berganda-ganda lah. Dia akan rasa lain. Kalau bulan Ramadan pun kedekut juga, nak bagi orang buka puasa pun rasa berat juga. Ini something wrong lah. Tuan-tuan, kita nak menjadi hamba yang bertakwa ni kena bersungguh sikit, kena kuat sikit lah. Jadi di antaranya kita kena ada bajet lah. Bagi mereka yang tak ada bajet tu lain lah. Yang ada bajet ni jangan buat macam tak ada bajet, nanti Allah Ta'ala tarik rezeki. Jadi kita kena ingat, nak jadi orang bertakwa kena berinfak banyak-banyak dalam bulan Ramadan. Maka jagalah infak. Kalau di bukan bulan Ramadan, katakan RM10 sehari. Di bulan Ramadan ni lebihlah lagi RM20 ke RM30 sehari. Begitu. Itu di antara garis panduan yang ulama berikan kepada kita kalau kita nak jadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Yang keduanya, masa ada lebih kurang dalam 2-3 minit. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, jadi kita kena ambil peluang dalam bulan Ramadan ni, buatlah amal ibadah sebanyak mana mungkin. Kerana dalam bulan Ramadan ni pahala berganda-ganda. Pahala ni suatu benda yang sangat penting kepada kita. Sebab bila kita nak berbelanja, kita akan guna pahala. Pahala ni duit lah. Saya nak buat satu analogi supaya kita mudah faham. Bila kita sebut pahala, maka tergambarlah dalam minda kita ia duit, seperti duit. Kalau kita buka dompet kita, tengok duit, kita pergi ke bank, duit kita disimpan di bank, dah ada orang simpan duit dia dalam almari, bawah bantal dan sebagainya, itu duit. Kalau kita nak berbelanja, kita kena guna ringgit Malaysia. Memang kita dekat Malaysia kena guna ringgit Malaysia. Kalau kita pergi ke negara lain, kita guna nilai mata wang negara dia lah. Pergi ke Thailand, kita tak boleh guna ringgit, kita kena guna baht. Hari itu saya pergi ke Thailand, ada conference di Thailand, di Universiti Rangsit. Conference tu sekejap je. Yang lain tu nak shopping lah. Biasalah. Bila nak shopping ni, kena guna baht. Duit baht tak ada. Saya beberapa orang kawan saya, bersama dengan kawan saya orang sana lah, ada orang Thailand. Dia bawa kita pergi ke bank, nak tukar duit ringgit ni ke baht. Sampai bank tak nak terima ringgit, no, tak nak terima. Pergi ke bank lain pula, tak nak terima juga. Sedih lah. Sedih sangat-sangat, hina sangat-sangat. Pergi ke bank lain pula, tak nak terima juga. Sudah dah. Last sekali tak tahulah bank ke berapa kita orang pergi, barulah dia terima. Itu pun dia kata hanya duit yang keras-keras saja, yang baru-baru saja. Dia ambil, dia tengok, dia tilik duit tu yang keras-keras, duit 50 yang keras-keras. Yang lembut sikit tu dia reject balik. Allah, rasa hina rasa. Tapi tak nak arah, terpaksa. Sebab kita nak berbelanja, kita kena guna baht juga. Walaupun nilai tu dia ikut kadar yang sangat rendah, tapi terpaksa. Nak ceritanya kena guna nilai mata wang negaranya juga.
Kalau kita ke Indonesia, kita guna rupiah. Ke India, rupi. Ke Bangladesh, apa? Dhaka. Nah, kita pergi ke Jepun, yen. UK, dolar. Ya. US dollar. UK, pound. Mana-mana negara ada nilai mata wang. Kalau kita nak berbelanja, kita guna nilai mata wang. Begitulah juga dengan akhirat. Akhirat nanti. Akhirat nanti nilai mata wang yang kita nak guna namanya pahala. Pahala ini kita mesti gunakan dan mesti ada pahala ini. Setiap orang ini ada gudang pahala. Masing-masing kita ada gudang pahala. Bila kita lakukan amal ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala masukkan pahala-pahala kita dalam gudang kita masing-masing. Belum guna lagi, takkan guna lagi, disimpan. Bila kita akan mulai guna? Bila mana kita memasuki alam akhirat. Bila alam akhirat itu bermula? Alam akhirat itu bermula bila mana Israel, Malikul Maut, datang cabut nyawa kita. Bila sampai ajal masa kita, Allah Ta'ala tidak akan kedepankan, dia akan kelewatkan. Lalu datanglah Israel, Malikul Maut datang, dia akan cabut nyawa kita daripada hujung kaki kita, ibu jari kaki kita. Dia tarik naik ke betih, naik ke lutut, naik ke paha semua sekali, naik ke pinggang, naik ke dada, ditarik lagi naik ke halkom. Bila nyawa kita sampai di halkom ini ialah border. Ini border di antara alam dunia dengan alam akhirat. Maka sebab itulah Nabi kata siapa-siapa yang bertaubat ketika nyawa di halkom, Allah Ta'ala dah tak terima dah. Ini border. Bila nyawa sampai di halkom, kita dah nampak dah. Orang yang nak mati tu dia nampak dah. Tempat dia di mana, di syurga ke neraka, dia nampak dah sini. Dia tak boleh bercakap dah. Dan siapa-siapa juga boleh mengucap la ilaha illallah ketika nyawa berada di halkom ini, dakhal jannah, masuk syurga. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Bukan mudah nak mengucap. Orang yang bangun tahajud tidak malam belum tentu lagi boleh mengucap la ilaha illallah. Ini special. Siapa-siapa yang dapat mengucap ini memang hebat. Baik. Lalu nyawa ditarik naik ke atas, keluar melalui ubun. Sebab itulah orang meninggal tengok mata dia terbeliak naik ke atas, dan kita sunatkan tutup kedua matanya. Di kala itu bermulalah alam akhirat. Bermulalah alam akhirat. Dan ruh kita ini akan naik ke langit untuk isi borang pendaftaran akhirat, sama ada illiyin ataupun sijjin. Bagi ruh yang beriman akan ditempatkan di illiyin. Illiyin ini ianya berada di atas langit ketujuh. Illiyin ini ialah tempat bersemadinya para roh Nabi, Rasul, syuhada, orang mati syahid, sahabat-sahabat Nabi, siddiqin, dan juga orang soleh. Jika sebaliknya, ruh yang jahat, ruh yang kufur, yang kafir, maka akan ditempatkan di sijjin. Sijjin itu berada di dasar bumi. Di dasar bumi, di dasar bumi. Tempat yang hina, tempat bersemadinya ruh Fir'aun, Haman, Qarun. Baik, diringkaskan cerita. Bila mana jasad kita dikebumikan, masuk dalam kubur, lalu ruh pun masuk. Ruh tidak akan masuk ke dalam kubur. Ke dalam kubur, tempat kita, tempat jasad tuan ya, selagi mana tidak dikebumikan. Bila jasad kita dikebumikan, ruh pun masuk. Ruh masuk itu bukan bermakna ruh masuk dalam tubuh kita. Ada dua sahaja pandangan para ulama. Yang pertama, ruh tu masuk, dia duduk di antara kain kapan dengan jasad kita, duduk kat tengah-tengah. Untuk nak jawab soalan mungkar. Mungkar ni juru tanya, nakir juru pukul. Dia duduk kat tengah-tengah di antara kain kapan dengan jasad. Satu lagi pandangan ulama, ruh tu masuk paras dada sahaja, setakat ni sahaja, bukan masuk ke semua. Untuk nak jawab soalan mungkar, itu sahaja. Baik, diringkaskan cerita lagi. Bila
7 langkahan orang terakhir meninggalkan kuburan kita. Bila 7 langkahan orang terakhir meninggalkan kuburan kita, lantas 2 malaikat pun datang, akan mulakan sesi soal jawab. Ikut prosedurnya Nabi kata, 2 malaikat ini muka nakir akan datang dari arah kepala. Bukan datang ke depan, dia datang dari arah kepala. Bila dia nak tanya kita, dia datang dari arah kepala, dia nak masuk dekat. Tiba-tiba tak boleh masuk dekat, ditepis oleh amalan kita. Oh, hebat, ini hebat tuan-tuan, ini hebat. Amalan kita duk berlega-lega, tepis muka nakir, tak boleh masuk dekat. Amalan kita yang jaga di kepala, kata Nabi SAW, dalam kubur nanti sembahyang kita. Sembahyang kita. Maka jagalah sembahyang. Sembahyanglah sembahyang berkualiti, dan perbanyakkanlah sembahyang. Lalu muka nakir pergi belah kaki, juga ditepis oleh amalan yang jaga sebelah kaki. Tak boleh masuk dekat. Amalan yang jaga sebelah kaki, Nabi kata, kebaktian kepada orang tua kita. Maka sebab itulah, jagalah orang tua kita. Kalau mereka masih ada lagi, sentiasalah balik. Dalam bulan Ramadan ni, sehari pun tak apa, paling kurang. Nah, kalau tiap minggu lagi baik, kan? Kalau tiap hari itu memang sangat-sangat baik lah. Kalau duduk jauh seminggu sekali, ataupun sekali sebulan pun tak apa. Ini ada orang tu hantar duit ya. Dia kata, aku hantar duit ya, bulan-bulan okey dah tu. Orang tua tu okey dah. Kepala otak dia. Orang tua ni bukannya nak duit mana pun, memanglah duit tu kena bagilah. Yang penting dia nak kasih sayang. Orang tua ni nak kasih sayang. Dia nak kasih sayang. Ya. Siapa yang dah tua dah, akulah rasa macam mana. Macam saya ni pun samalah juga dah tua dah. Jadi kita nak kasih sayang. Orang tua ni nak kasih sayang. Jadi kita kena ingat, kalau sekiranya kita ada membuatkan ibu ayah kita terasa hati sikit ya, maka kita dah dikategorikan anak deraka. Apa sahaja yang kita buat ni sehingga menyebabkan ibu ayah kita terasa hati, walaupun mereka tak ada cerita kepada kita, itu dah nama kita ni anak yang deraka. Anak deraka ni Allah Ta'ala tidak terima puasa Ramadan mereka. Ini Nabi, ini Jibril yang cerita kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala tidak terima puasa mereka, anak deraka ni. Apatah lagi doa, Allah Ta'ala tutup terus, kata Jibril, tak bagi langsung. Sama oleh orang yang sentiasa minum arak, dalam bulan Ramadan pun dia minum arak. Orang yang putuskan tali silaturahim, orang yang tidak bercakap dengan kakak kawan dia, berbalah. Ini adik-beradik ni, empat jenis macam ni, Allah Ta'ala tidak terima doa mereka dalam bulan Ramadan. Juga Allah Ta'ala tidak terima amalan mereka. Juga Allah Ta'ala tidak terima puasa mereka. Jadi jangan sampai ayah ibu kita terasa hati dengan kita. Maka sebab itulah telefonlah mereka kalau mereka jauh. Kalau boleh tiap hari telefon, jangan sampai mereka yang telefon kita, kita yang ke telefon mereka. Ini ada raya pun tak balik. Raya pun tak balik sebab sibuk. Takkan raya pun bekerja lagi. Ada kawan saya tu dekat kampung, dia kahwin dengan orang luar negeri, tuan-tuan. Dia kahwin dengan orang luar negeri, maka tiap-tiap tahun tak balik kampung. Bila lepas sembahyang raya, saya pun salam lah dengan ayah dia. Salam belaka lah, orang kampung lah. Bila sampai ke ayah dia tu, saya salam, saya tanya dia, tanya ayah dia, sekian-sekian kawan saya tu balik ke tidak? Tak balik. Muka nangis terus dalam masjid. Sebab salah pula saya. Silap aku tanya, ya kita nak tahu dia balik ke tidak, patut kita tanya. Nangis, tak pernah balik. Mentang-mentang kahwin dengan orang luar negeri, tuan-tuan. Orang luar negeri ni bukannya Amerika, bukannya Korea, orang Johor ya. Orang Johor. Dia orang Kelantan, kahwin orang Johor dah. Saya pun bina orang Johor juga. Dah meninggal dah ayah dia. Tapi saya tengok baru ni dia ada balik pula. Dia duduk kat kampung pula sekarang ni. Lepas dia meninggal, ada kat kampung pula. Jadi saya rasa mungkin dah, yalah dia pun dah insaf, dah bertaubat. Alhamdulillah lah. Jadi kita jangan sampai macam itulah. Jadi kita jagalah ibu ayah kita selagi mana mereka masih hidup. Dan bagi mereka yang ayah dan ibu mereka telah meninggal, maka kita perbanyakkanlah doa kepada mereka.
ampunkan dosa-dosa mereka. Dan kita juga perbanyakkanlah, kalau kita nak anak ayah kita, ibu kita yang telah meninggal dunia, nak tambahkan pahala mereka, kita buatlah amal jariah untuk mereka. Kalau tuan-tuan dengar ada orang nak buat masjid ke, nak buat sekolah tahfiz ke, bagilah. Kalau kita tak nak bagi pun, ingat kat mak ayah kita. Ini betul-betul saya cakap. Kalau kita sendiri rasa tak nak buat masjid ke, sekolah tahfiz ke, ini amal-amal jariah lah. Kita ingat kepada ibu ayah kita, bagilah atas nama mereka. Itu tanda sayang kita, bakti kita kepada mereka. Wang ringgit bukan benda yang kekal. Yang kekal ialah pahala itu yang mereka nak guna, tuan-tuan. Kasihanilah mereka, hantarlah mereka pahala yang banyak, tambah-tambah dalam bulan Ramadan. Baik, muka nakir pergi belah kanan, ditepis oleh amal yang jaga sebelah kanan. Amal yang jaga sebelah kanan ialah sedekah kita. Sebelah kanan sedekah kita. Lalu muka nakir pergi belah kiri, lagi ditepis oleh amal yang jaga sebelah kiri. Amal yang jaga sebelah kiri dalam kubur kita nanti ialah apa? Puasa kita. Puasa, ingat, sembahyang, kebaktian kepada orang tua, sedekah dan juga puasa. Kita kena jaga betul-betul, dan inilah amalan yang duk berlega-lega di jasad kita dalam kubur, sehingga muka nakir tak boleh masuk dekat. Akhir sekali muka nakir bangunkan kita dari jauh, bangunkan kita, hormat kita. Bila ditanya, semua dijawab oleh ruh kita, ruh yang beriman dijawab. Lepas habis jawab soalan muka nakir, maka kubur kita menjadi taman di antara taman-taman syurga. Tiba-tiba datang seseorang, kalau laki-laki, kalau perempuan-perempuan, datang duduk sebelah kita, duduk menemani kita, duduk bersembang dengan kita. Macam mana boh? Beres ke? Duduk bersembang kita. Mana sedap ke? Kecil Kelantan. Seseorang menemani kita. Kita tanya dia, kamu ni siapa? Dalam kubur pada member. Dia kata, aku ni kamu tak kenal. Aku ni lah amalan kamu. Amalan kita, rupa-rupanya amalan kita Allah Ta'ala jelmakan sebagai seorang yang akan menemani kita, member kita dalam kubur nanti. Oh, ini hebat tuan-tuan. Tuan-tuan, tiap-tiap malam Ramadan, biasanya Tok Imam akan doa. Bila habisnya semayang tarawih 20 rakaat, biasanya Tok Imam akan berdoa. Di antara doa Tok Imam ialah tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil akhirati sa'irin. Apa maksud dia? Bila mana kita dibangkitkan daripada kubur kita nanti, dibangkitkan daripada kubur kita masing-masing. Kubur kita, tempat kita dikebumikan lah sekarang ni. Kalau kita dikebumikan di Damansara lah kubur kita. Kita dibangkitkan di akhirat nanti daripada kubur kita, dan kita semua akan berjalan menuju kepada mahsyar. Pada mahsyar tu Nabi kata di bumi Syam, ianya berada di bumi Palestin. Maksudnya bumi Palestin, Palestin itulah bumi mahsyar, tempat kita dihimpunkan nanti di akhirat. Kita kena ingat, di akhirat nanti ianya berada di atas alam, di atas bumi yang sama, bukan di planet lain. Di alam akhirat nanti kita dibangkitkan di atas bumi ini, bumi yang sama, cuma alamnya berbeza. Sekarang ni nama alam dunia, nanti nama alam akhirat, tapi bumi yang sama. Tempat kita dihimpunkan di mana Nabi kata? Di Syam, iaitu di Palestin sana. Kita akan berjalan masing-masing daripada kubur kita, berjalan menuju ke Palestin, kepada mahsyar. Ketika itulah kita doakan semoga kita semua ini berjalan seiringan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjalan bersama sebarisan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sairin. Itu perlu kepada amalan yang banyak. Amalan yang banyak. Itu tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, ada Nabi kata orang yang berjalan dengan muka di bawah kaki di atas. Ketika itu daripada kubur dia berjalan kepada mahsyar tu dengan muka di bawah kaki di atas. Ada yang Nabi kata dia berjalan dengan seperti dia berjalan kaki macam kita berjalan sekarang.
Ini belum selamat lagi. Yang selamatnya berjalan dengan berkenderaan laju sepatah kilat. Ada yang macam jet, ada yang macam kereta, ada yang macam bus express, ada macam-macam, ikut amalan masing-masing. Maka perbanyakkanlah amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini, supaya kita selamat di akhirat nanti. Dan itulah bekalan kita yang akan kita gunakan nanti. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, masa dah habis dah. Dan saya minta maaf banyak-banyak jika sekiranya ambil masa tuan-tuan. Harap-harap tidak ada yang rasa nak marah kepada ustaz, sebab ustaz pagi ni datang lewat, lepas tu habis pun lewat. Harap-harap tidak ada yang marah kepada ustaz. Kalau siapa-siapa ada rasa nak marah kepada ustaz, itu tandanya pendek umur. Tok guru saya kata pendek umur. Pendek umur. Jadi harap-harap semua panjang umur berlaku lah. Ya, datang lewat cacat sikit tadi sebab sakit perut ni, gastrik. Dan minta maaf tuan-tuan, moga-moga Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada kita sentiasa. Allah Ta'ala berikan kerja kepada kita, kekuatan, murahkan rezeki. Allah Ta'ala berikan kepada tuan-tuan semua rezeki yang murah, rezeki diluaskan rezeki, umur yang diberkati. Allah Ta'ala juga sentiasa merahmati kita, memberkati kehidupan kita. Dan juga saya doakan agar kita semua ini diberikan keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Redha itu penting tuan-tuan. Jadi niatlah kita dalam bulan Ramadan ni, kalau boleh perbanyakkanlah niat kita untuk mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Nabi kita pun ajar kepada kita dalam bulan Ramadan ni, perbanyakkan doa minta redha Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, kan? Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta redha-Mu dan juga syurga-Mu, redha. Jadi apa-apa sajalah amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan ni, kita niatlah untuk dapat redha Allah Ta'ala. Bila kita sembahyang tarawih, aku sembahyang tarawih ni untuk mendapat keredaan-Mu ya Allah. Aku mengaji ni ya Allah, aku mengaji Quran ni untuk mendapat keredaan-Mu ya Allah. Aku sedekah ini untuk mendapat keredaan-Mu ya Allah. Apa-apa saja dalam bulan Ramadan, amal ibadah kita niatkan untuk mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Kerana keredaan itu ialah merupakan nikmat yang paling besar. Nikmat dalam syurga nanti, nikmat yang paling besar ialah nikmat redha Allah Ta'ala. Nabi kata nikmat redha itu mengatasi nikmat-nikmat yang lain. Di ketika mana kita seronok dalam syurga, adanya bidadari, adanya bidadara, tiba-tiba datangnya angin. Datanglah, dalam hadis tu Nabi sebut macam cahaya datang, macam cahaya datang. Duduk tengah-tengah seronok dalam syurga, dengan pelbagai nikmat ni yang sedap-sedap ni, tiba-tiba datangnya cahaya dari atas. Kita pun mendonggokkan kepala. Rupa-rupanya Allah datang. Allah Ta'ala buka hijab. Allah Ta'ala menampakkan wajahnya yang betul-betul hakiki. Allah Ta'ala menampakkan wajahnya, maka kita pun berpandang-pandanglah dengan Allah Ta'ala. Allah sedap, nikmat, lazat, manisnya lihat wajah Allah Ta'ala, sehingga lupa habis nikmat-nikmat yang lain. Lupa habis, sedap. Lalu Allah Ta'ala tarik wajah dia. Walaupun Allah Ta'ala tarik wajahnya, tetapi kita masih lihat ke tempat tersebut kerana keberkatan wajah Allah Ta'ala. Manis, sedap, lazatnya lihat wajah Allah Ta'ala. Tapi Nabi bagi tahu kepada sahabat, ingat wahai sahabatku sekalian, sebenarnya bukan itu nikmat yang paling besar. Walaupun kamu melihat wajah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala melihat wajah kamu, berpandang-pandang dengan Allah Ta'ala, bukan itu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar ialah nikmat keredaan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala pun mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Salam sejahtera wahai sekalian hamba-hambaku penghuni syurga. Bila Allah Ta'ala bagi salam kepada kita, salamun qaulam min rabbir rahim, ayat nombor 58 surah Yasin. Itulah nikmat yang paling besar, nikmat salam. Salam itu maknanya keredaan Allah Ta'ala, keredaan Allah Ta'ala kepada kita. Wa ridwanullahi akbar, keredaan Allah Ta'ala lah yang paling besar. Nikmat yang paling besar adalah nikmat redha. Nikmat redha itu ialah salam Allah Ta'ala kepada kita. Hari ini aku puas hati dengan kamu semua, Allah Ta'ala kata. Aku puas hati. Apa yang kamu buat dulu aku puas belaka. Aku suka, aku puas hati. Oh, itulah nikmat yang paling besar. Maka sebab itulah
Nabi suruh kita perbanyakkan doa di bulan Ramadan ini, minta redha Allah Ta'ala. Dan kita juga dengar tu imam lepas semayang kan duk doa, dan kita juga semayang doa, Allahumma inni as'alika ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta redha-Mu dan juga syurga-Mu. Jadi kita perbanyakkanlah minta redha Allah Ta'ala, dan saya doakan semoga tuan-tuan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan semua, saya ada sikit pengumuman ya. Dalam bulan Ramadan ni saya dan bersama kawan saya yang lain, saya ada tim saya Badan Amal Al-Khairiyah, kita ada buat collection lah. Tapi saya tak bawa tabung. Tak bawa tabung ni. Cuma saya nak cerita je lah. Kita orang nak beli kebun getah untuk sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz tu perempuan semua pelajar-pelajar perempuan. Kebun getah tu dah boleh toreh dah. Anak getah lah. Elok sangat-sangat lah. Ini peluang. Saya nak buka peluang sebenarnya. Nak buka peluang untuk saham akhirat. Saya tahu tuan-tuan semua dah buat banyak amal jariah, tapi yang tu lain, yang ni lain. Jadi ini peluang untuk kita perbanyakkan lagi saham akhirat, terutamanya kita niatkan untuk ibu ayah kita. Kita nak beli 2 hektar tanah kebun getah. 1 hektar $10,000 USD sahaja. Dalam 44,000. Murah sangat-sangat. Dah boleh hasil dah. 2 hektar $20,000 USD. Ini untuk nak biayai makan minum pelajar-pelajar tahfiz, semua pelajar-pelajar perempuan yang terdiri daripada anak yatim, fakir miskin, dia bakal kat situ dan nak bayar gaji guru-guru. Jadi peluang tuan-tuan Jadi setiap kali mereka baca Quran, mereka dah hafal Quran, semua pahala-pahala dapat kepada kita. Tambah-tambah lagi dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Jadi kita pakak-pakak bermurah hati belakalah. Dan saya amat-amat mengalu-alukanlah, moga-moga Allah Ta'ala bukakan hati kita semua supaya kita pakak buat belaka. Kita niatkan atas nama ibu ayah kita. Jadi sesiapa yang nak buat wakaf ini, saya buka lah, dan tuan-tuan boleh bagi terus kepada saya, ataupun masuk dari akaun Badan Amal Al-Khairiyah saya. Itu saja daripada saya. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita semua dan murahkan rezeki kita semua, supaya kita dapat tolong sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.